Amma ba'd. Sambung kita Bidayatul Hidayah. Muka surat 56. Rumi apa? Rumi 48. Nak Jawi 56. Pada kata, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Ni kita duk cerita ni selepas daripada sembahyang subuh. Kalau nak tunggu matahari terbit, dengan makna habis subuh lah, terbit matahari habis subuh, kita isikan celah-celah tu sambil duk tunggu tu dengan zikir. Ikutlah apa-apa zikir. Kita nak baca Quran boleh, kalau ada majlis ilmu kita duduk dalam majlis ilmu. Cuma Imam Ghazali lah, dia nak dia nak ni lah, nak bagi zikir lah, nak bagi cadangan sikit zikir yang patut kita buat nak tunggu habis waktu subuh tu. Jadi dia kata apa? Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu dibahagikan kepada 10 bahagian. Dan buat 10 bahagian. Dan setiap satu bahagian tu kita buat paling kurang 10 lah, satu bahagian. Maksudnya 10. Bila 10 kali 10 ada 100 lah. Dia akan jadi 100. Tu lekeh-lekeh lah. Tapi kalau kita boleh buat satu bahagian tu, satu jenis zikir tu kita buat 100, maksudnya 10 dia akan jadi 1000. Nah, ni tengoklah. Mari kita ni tak apa nak rapi sangat. Boleh 10 tak apa dah, 10. Nah, buat satu zikir ni 10. Boleh 10 zikir ni 10 dah 100 dah zikir. Mana pertama daripada 10 tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita baca hak tu. Ni zikir ni. Buatlah, kalau boleh 10 buat 10, kalau tak boleh 10 100, tak boleh 10 100 lah tu. Kalau boleh 100 legalah. Kalau tak boleh 10 100 lagi tak boleh ya. Kalau 10 pun tak boleh. Cuma dicadangkan tu 10 lah. Nanti Imam Ghazali dia akan beritahu macam mana kita nak buat tu. Kalau boleh kita buat 10. Kemas sikit 100. Nah, memang dikatakan meriwayat kata kita baca hak ni 100 kali. Nah, dia boleh menghindarkan kita ni daripada gangguan syaitan. 100 kali. Kalau buat pilah. Artinya ni ditolong terjemah. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Dengan sebenar ni maksudnya kena betul, tepat. Tak ada Tuhan hak kita sembah ni kena tepat, kecuali hanya Allah yang bersendirian. Nah, Allah yang bersendirian. Bersendirian ni dengan makna ketunggalan, esa. Kadang kita lama dia kata esa, ataupun kita kata tunggal, gitu. Ini dia terjemah daripada wahdah. Wahdah tu, wahdah kalau kita mengaji dia dengan makna munfaridan, hal bagi Allah tu. Ala kaunihi munfaridan, hal keadaan dia tu yang ketunggalan. Orang panggil wahdah.
la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tak ada sekutu, tak ada rakan kongsi, itu tak ada. Kita ni nak kemas sikit kena ada rakan kongsi baru nak boleh naik. Tu kita makhluk. Tuhan kalau ada rakan kongsi lemah terus. Kita ada rakan kongsi maju. Kuatlah kita ni. Lagi ramai lagi kemas. Macam itulah. Kena ada rakan sekutu baru nak kemas. Baru boleh kursi banyak. Lepas ada soal-soal kursi tak nak banyak. Bila ada rakan kongsi ni dia banyak lagi kursi tu. Nampak? Gitu. Habis. Lagi dia kata lagi, bagi Allah seluruh pemerintahan. Bagi Allah lahul mulku. Bagi Allah tu seluruh pemerintahan. Dan baginya pula segala puji-pujian. Semua puji itu bagi dia belaka. Dia yang menghidupkan, yuhyi, dan dia yang mematikan. Hak boleh bagi kesan ni Allah saja. Ni akidah kita selesai dah tu. Lepas tu, dan dia yang hidup tiada mati. Hak tu dia terjemah mana? Yuhyi wa yumit. Kalau ikut tu tak ada. Dia main ikut terjemah tu. Dia atas tu hak Arab tak ada. Yuhyi wa yumit ada tu kan? Ada. Lepas tu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama. Tapi kalau ikut terjemahan ni macam tak cukup hak Arab tu. Tak cukup. Sebab yuhyi tu yang hidup. Wa yumit. Wa yumit tu dia yang mematikan. Menghidupkan, mematikan. Dia yang menghidupkan, dia mematikan, habis yang tu. Lepas tu dia kata dia yang hidup tiada mati. Kalau ikut kena ada alladhi hayyu la yamut. Dia kena pergi ikut tu pula. Tapi kalau ikut tasbih ni, zikir ni memang takat ni lah. Mungkin terjemahan lebih kena. Terjemahan lebih. Dia hidup, dia tak mati. Hayyul ladzi la yamut. Kan kita biasa dengar hayyul ladzi la yamut. La yamut tu tak mati. Lagi dia kata apa? Di tangannya. Di tangannya ni mana ni? Segala kebaikan. Hak ni pun tak ada ni. Tak ada dalam Arab ni. Di tangannya segala kebaikan tak ada ni. Tali bawah betul. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Hak tu terjemahan daripada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi panjang terjemahan ni. Jadi elok kita lengkong sikit lah. Kita buat kurungan sikit. Dan dia yang hidup tiada mati, satu. Lepas tu kita tambah lagi di tangannya segala kebaikan. Di tangannya segala kebaikan. Tak ada hak Arab, tak ada. Dia patutnya macam tu lah. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Tu ya. Habis tu. Jadi dia boleh jadi dia ambil terjemahan hak lain ni. Dia pun dia lebih tak ni. Lebih. Kedua, zikir yang kedua, hak tadi hak nombor 1 tadi ni. Ada juga mai hadis kata kalau kita nak masuk pasar tu disuruh kita baca lah tu. Kita nak masuk pasar Nat ke ataupun market ke Giant ke Simak ikut sekolah. Simak baru nak naik siap nanti pakai nak pergi shopping pasar raya terbesar di dalam polis ni. Jadi tak apalah. Jadi kita nak pergi tempat-tempat gitu tu baca hak ni dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila baca hak tu dan dikatakan malaikat ni berebut lah nak tulis pahala. Sebab ghalib dia orang yang masuk pasar tu, dia ni orang yang masuk pasar ni ghalibnya dia akan lalai lah. Dia ghalib.
Tapi dalam keadaan macam tu kita boleh ingat Tuhan, dahsyatlah. Sebab tu pahala dia besar. Jadi pahala pun kadang dia ikut kita punya hal keadaan kita lah. Keadaan kita bila susah sangat kita ni, pahala kita ganda lagi. Orang lain senang nak main mengaji pun senang, tak ada susah mana pun. Kita nak boleh main mengaji ni, nak kena jalan kaki lah, duduk ni, hidup susah. Pahala lebih lah. Gitu. Kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Pendek ni nombor 2 ni. Ni baca lah 10 ataupun 100 lah. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang memiliki segala kerajaan. Dialah Malik, Raja lah, kita kata begitu lah. Dan kebenaran, dialah yang memiliki segala kebenaran. Kebenaran tu yang menampakkan al-mubin, yang menampakkan, yang menyatakan, yang menerangkan mana jalan yang lurus. Itu dia tafsir tu, dia buat kurungan tu, dia nak tafsir lah. Maksud menampakkan ni, menampakkan apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu mana? Jalan yang Allah Ta'ala bagi nikmat dekat mereka. Siapa Tuhan bagi nikmat tu? Tu para Nabi, Siddiqin, lepas tu syuhada dan juga solihin. Puak tu dia duduk jalan tu. Habis. Ketiga daripada 10 tu, la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma azizul ghaffar. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, sama macam tadi, kecuali hanya Allah yang Maha Esa. Lagi yang Maha Gagah. Ini terjemah daripada Al-Qahhar, Tuhan yang Maha Gagah. Gagah ni apa dia? Gagah Tuhan ni, kuat Tuhan ni dengan makna kehendak dia tu lulus belakang. Apa yang dia nak tu jadi belakang. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh sekat, tu tak ada. Ni gagah Tuhan. Gagah Tuhan. Kita kadang nak, tapi sampai tengah jalan terhalang juga. Duk lama dah nak benda tu. Tengok tak boleh kat orang lain juga. Duk taram lama lah nak beli kereta ni, duk lalu, duk nampak kereta duk nak jual pergi jalan ni. Hari nak pergi beli, tengok tak ada lah orang beli lah. Jadi kadang kehendak kita tu tak apa nak lulus, tak lulus. Tapi kehendak Tuhan ni nak lulus belakang. Maka sebab tu dikatakan Tuhan ni Maha Gagah. Habis, Tuhan yang memiliki segala langit, Rabbus samawati wal ardh. Rabbu dengan makna Malik. Kat sini dia ambil Rabbu dengan makna Malik, sebab tu dia terjemah yang memiliki. Rabbu ni banyak makna. Rabbu dengan makna Murabbi boleh, yang mentadbir boleh, yang mentadbir segala langit dan bumi pun sah juga, tak ada masalah apa. Rabbu dengan makna Khaliq pun boleh. Jadi ulama' dia tafsir masalah Rabbu, Rabb ni banyak penafsiran dia. Ada berapa belah saya tak ingat. Disebut, boleh tengok dalam Hasyiah Bajuri bagi Ibn Qasim pun ada sebut Rabb tu berapa belah pentafsiran. Dan barang yang antara keduanya, langit dan bumi, dan barang yang antara keduanya langit dan bumi. Ni isi langit dengan isi bumi lah. Tu pun Tuhan milik Tuhan belaka. Tuhan milik Tuhan belaka. Tuhan yang Maha Gagah lagi Maha mengampuni. Sama juga lah macam tadi. Gagah, menang. Lagi mengampuni, Tuhan yang Maha Ampun. Keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni pun baca macam tadi juga 10 ataupun 100. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak ni zikir ni juga pesanan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hak ni di antara hak Nabi Ibrahim pesanlah. Nabi Ibrahim ni Nabi Ibrahim ni dengan kita ni jasa banyak. Kita ni jasa dia tu banyak. Sebab tu dalam tahiyat tengok, bila selawat kat dia apa dah. Dan disebut dia juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada sebut dia. Padahal banyak lagi Nabi sebelum tu. Adam ada, Nuh ada. Tapi Nabi Ibrahim ni jasa dia terlampau banyak. Daripada dia tu banyak sangat jasa tu, sampai dalam semayang pun sebut dia juga. Sebut dia juga. Kita tengok tu dah peristiwa. Peristiwa kita kata berlakunya korban, dia juga. Dia juga syariat korban. Berlakunya sa'i Safa dan Marwah, isteri dia Sayyidatina Hajar, tu ahli Ibrahim, keluarga bagi Ibrahim. Ayat Zam-Zam, Sayyidatina Hajar dengan anaknya Nabi Ismail, keluarga dia juga. Jadi banyak sungguh jasa dia ni, tak terkira. Tak terkira. Banyak. Bukan, tu Nabi Musa. Tu Nabi Musa. Ni di antara pesanan dia kepada Nabi Muhammad, zikir ni lah. Untuk bagi tahu ke umat, hak ni tanaman bagi syurga. Kalau nak tanam pokok dalam syurga ni, jadi kita nak banyak pokok di dalam syurga ni, macam ni. Kat dunia ni pokok tak ada, arung manis tak ada. Orang bagi, orang tak bagi, bukan tak manis juga lah. Bukan tak manis, tak harum juga lah kita pun. Jadi kat dunia ni tak ada pokok pun hak kita. Tapi kita ada harapan lagi untuk memiliki pokok dekat syurga. Satu, ni lah zikir dia. Jadi hak ni tanaman syurga. Bila pokok kita duduk dalam syurga, kita pun dah ahli syurga tu. Dan nak pergi mana lagi, dah barang duduk dalam syurga, barang kita duduk dalam syurga tu. Jadi dia kata apa? Mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni juga baca celah-celah bayar raya. Ni juga. Artinya, Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Dan Allah Maha besar dan tidak ada daya, wala haula, tidak ada daya untuk meninggal maksiat. Nak tinggal maksiat tak ada daya. Dan upaya, tak ada juga upaya ni untuk melakukan taat. Kita nak buat taat pun tak boleh, kecuali hanya dengan pertolongan Allah ni. Serah kat Tuhan lah. Kalau Tuhan tak tolong, tak boleh. Rumah tepi ya, surau kan jauh mana pun. Buka pintu tu, jalan 2-3 tapak sampai boleh mengaji. Tapi tak payahlah. Bila Tuhan tak tolong ni, tak payah. Azan tepi telinga tak payah. Jadi dia kena Tuhan tolong benda ni. Tuhan tu dia kata apa? Allah tu yang maha tinggi lagi maha agung. Habis halau. Kelima subuhu quddus rabbul malaikati warruh. Tak gigit tarawih pula dia baca ni semua tarawih apa ni, tak masuk Ramadan. Bukan mesti tarawih orang nak boleh baca. Tarawih pun Wahabi tak baca apa tu juga. Ni tak ada tegur tarawih. Subuh-subuh baca lah. Baca ni subuhun Quddusur Rabbul malaikati warruh. Mana artinya? Maha suci Allah Ta'ala
lagi maha bersih. Bersih yakni daripada sifat kekurangan. Daripada bersih Tuhan kami ni, maha bersih Tuhan kami, yakni daripada sifat kekurangan. Maksudnya Tuhan ni mustahil ada kekurangan kelekihan pada zat Tuhan. Dan Tuhan malaikat ni, Tuhan bagi malaikat dan Jibril lah. Jibril digelarkan dengan Ar-Ruh. Dan Jibril ni digelarkan dengan Ar-Ruh. Sebab tu ulama tafsir kata apa? Apa maksud? Tatanazzalul malaikatu war-ruh, turun oleh malaikat dan ruh. Siapa ruh itu? Jibril. Dan Jibril. Sebab apa digelarkan dengan ruh? Sebab dia boleh menghidupkan roh yang mati. Itu Jibril. Ini kelebihan Tuhan bagi kat dia. Maka sebab tu dia ni digelarkan dengan Ar-Ruh Jibril. Padahal dia malaikat lah juga. Keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir ni disebut di dalam hadis yang terakhir di dalam Sahih Bukhari. Buka kitab Sahih Bukhari, hadis tu ada 7,000 lebih lah. Saya tak ingat 7,000 berapa. Tapi 7,000 lebih lah Sahih Bukhari tu. Dalam Sahih Bukhari 7,000 lebih. Hadis yang last sekali zikir ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seolah Imam Bukhari nak isyarat tu, nak suruh zikir ni lah. Habis baca Sahih Bukhari malah zikir, tak ada orang lah. Macam tu lah. Tengok tu. Habis. Artinya maha suci Allah dengan segala pujian. Maha suci Allah yang maha agung. Habis. Ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh kita baca al-hayya, boleh baca al-hayyu pun boleh. Al-hayyu, al-hayyul qayyum, gitu. Sah tak ada masalah apa. Kena baca al-hayyu pun sah, baca al-hayya pun sah. Bidang kita ni Syekh Fahmi dia datangkan baris al-hayya, al-hayyul qayyum. Nah, atas i'rab dia jadi sifat bagi Allah. Allah, astaghfirullah, Allah sifat dia al-hayya, dia kena baris fathah juga. Itu kita menyidah pula lah. Jadi bila sifat bagi Allah, Allah tu fathah, dia nasab, maka al-hayya jadi nasab. Waktu tapi kalau kita baca al-hayyu pun sah. Orang panggil khabar mubtada' mahzuf. Al-hayyu ai huwa al-hayyu, takdir huwa sifat lagi. Tapi tak payah sebut pun huwa tu. Cuma kita faham macam tu. Tak apa. Nah, sah. Buh baris fathah boleh, dhammah pun boleh. Huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Artinya aku meminta ampun akan Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia Allah. Iaitu Allah tu, Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Yang hidup ada sifat penghidup, lagi pula yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri maksudnya Allah ni dia tak berhajat. Itu maksud berdiri sendiri. Dan Tuhan ni dia tak berhajat. Bukan berdiri sendiri ni mangkit tak ada siapa angkat, bukan. Dan dia mangkit tak ada siapa nak angkat dia. Dia mangkit berdiri sendiri tu. Berdiri sendiri bukan tu. Hak tu zahir tu. Maksud berdiri sendiri ni tak berhajat. Tak berhajat. Macam kita lah. Kita ni waktu duduk sekolah lagi berhajat dekat mak pak untuk sara tanggung, sara hidup. Ni habis sekolah dah buat kerja sendiri dah. Kita pun tak berhajat mak pak tanggung lah. Tak berhajat kat mak pak tanggung tu. Hak tu orang panggil bahasa kita ni, kita kata berdikari. Orang yang macam ni, orang yang berdikari.
Berdikari itu dia ringkasan daripada hak panjang dia berdiri dengan kaki sendiri. Itu asal berdikari. Berdiri dengan kaki sendiri, pendek kan, tinggal berdikari. Apa maksud berdiri dengan kaki sendiri? Bukan nak habaq dia kena ada kaki, lepas tu dia makin berdiri. Bukan nak cerita tu. Nak cerita dia tak berhajat dah, mak pak nak tanggung dia boleh sara hidup dia sendiri dah. Tu kata berdikari. Macam ni lah, berdiri dengan sendiri ni jangan faham kata Tuhan bangkit, tak ada siapa tolong angkat. Bukan. Maksud dia Tuhan ni tak berhajat, tu berdiri dengan sendiri. Aku memohon kepada kepada Allah ni akan taubat dan keampunan dosa. Habis halu. Kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini pun disebut dalam hadis Nabi ni. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang engkau berikan kurnia. Apa yang kamu berikan kurniaan tu, tak ada siapa boleh halang. Nak cegah ke, jangan bagi kat kawan ni, biar dia susah mapuk dah. Tak ada siapa boleh halang. Tuhan nak bagi, kawan tu mesti dapat. Dan tidak yang memberi kurnia bagi apa yang engkau halangkan. Kalau benda tu Tuhan halang, siapa pun tak boleh buat apa. Tuhan tetap dah kawan ni rezeki dia. Takat ni kita nak pelebih tak boleh pihak. Tak boleh pihak. Pasal hak ni dah ditetap dah. Dah ditetap dah oleh Tuhan. Dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa saja yang engkau putuskan. Putus kat sini dengan mana tentu. Apa yang Allah Ta'ala dah tentu, tak boleh dah kita nak tolak. Dan tidak memberi manfaat. Tak ada bagi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu. Tak ada bagi manfaat. Mana? Suatu kekayaan di sisimu tu oleh orang yang kaya. Kalau ada orang kaya kan, dengan sebab dia tu kaya, dia boleh bagi manfaat. Kekayaan Tuhan pun jadi kaya dengan sebab dia kaya. Tak. Takkan berlaku macam tu. Kawan tu kaya susah kan, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, Tuhan tetap maha kaya. Habis hal tu. Baca lah. Jadi kalau kita faham makna ni betul-betul, buat apa kita nak buat ibadah tunjuk kat orang? Orang lain kan boleh bagi manfaat apa pun kat kita. Orang lain kan boleh buat mudarat apa pun kat kita. Hak boleh bagi betul-betulnya, hak boleh bagi kesan betul-betul ni, hak tu Tuhan semata dah. Bila Tuhan semata dah, kita tunjuk kat orang pun, qasad ibadah kita tunjuk kat orang pun sia-sia gitu lah. Tak ada faedah apa pun. Saya nak kena murka Tuhan pula. Daya kita. Jadi kita kena bagi nampak gitu. Makhluk ni tak boleh buat apa. Jadi tak ada faedah nak tunjuk ke dia. Walaupun dia ni orang yang berpangkat kan, kerja ibadah kita ni hanya kepada Allah. Bukan nak tunjuk kat dia. Dia tak boleh bagi apa pangkat fitra mana pun, tak boleh bagi apa kita. Barulah nak hilang sifat riak tu. Tidak ada riak dalam hati. Tapi hati tu yang susah gila nak buat. Kesembilan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ni selawat. Selawat pula. Ya Allah, itu maksud salawat lah. Curahkanlah rahmat dan salam. Salam sejahtera, keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, dan para sahabatnya, sahabat bagi Nabi Muhammad. Jadi itu selawat kat Nabi lah. Selawat kat Nabi, buatlah 10 ataupun 100. Kalau kita buat Sayyidina boleh, tak ada masalah apa. Bahkan hak tu lebih beradab. Lebih beradab kita meletakkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh?
Habis tu. Ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, dan dia kelebihan bacaan ni, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim ni, dia kelebihan dia, nah, kita ni tak dikenakan, orang yang baca ni tak dikenakan pada dia tu satu musibah yang berat. Dia tak kena hak berat, tak kena. Ni kelebihan kita baca ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Mana buat sihir pun tak lepas, tak payah nak tikam masuk, tak kena. Nah, ni orang panggil apa kalau tembak tak makan ni? Orang panggil apa? Tembak tak makan. Tak lut lah. Macam ni hak ni sihir tak lut tak lut. Dia kena beramal sungguh lah. Nak keluar rumah baca. Artinya dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat dengan berkat disebut namanya. Nah, berkat sebut nama dia. Nah, la yadurru ma'asmihi. Nah, tidak memberi mudarat tu berserta namanya. Dan tidak boleh bagi mudarat berserta namanya oleh sesuatu. Jadi ingat nama Tuhan ni tak ada faedah apa je kan. Jangan ingat sebut nama Tuhan ni tak boleh apa je kan. Nama Tuhan tak ada makna, jangan. Nama hang sungguh berada. Dia nak rera apa zikir nama Allah. Tak ada apa, tak boleh apa lah. Sebut nama hang sungguh tak boleh apa. Dan nama Tuhan ada faedah. Ada faedah dia. Itu daripada ingat pula bab zikir hu dulu. Bab zikir hu, bab zikir Allah dulu dia ingat bab zikir Allah. Lepas tu habis dah bab Allah tu selesai lah. Bab hu pula. Hu. Dia cerita gini lah. Siapa yang duk zikir macam tu? Siapa yang duk zikir macam tu? Pergilah tengok masjid mana yang buat zikir tu. Pas-pas mayang maghrib. Hu ada orang buat? Tak ada pun. Boleh pergi tengok lah. Masjid kat dalam Malaysia ni kau ada duk buat hu. Kalau ada mungkin kot 1-2 masjid gitu je. Tak banyak sangat pun. Tak banyak sangat yang buat zikir tu. Jadi zikir tu sebenarnya untuk orang panggil orang yang khawas. Orang yang tertentu je. Tarekat yang tertentu. Bukan semua tarekat buat pun. Jadi tarekat yang tertentu adalah ijtihad mereka tu. Cuma kita bukan nak bahas kita nak bahas dalil sangatlah. Dalil ada dalil. Cuma yang pelik, apa buat teruk macam satu Malaysia, satu masjid semua dalam Malaysia duk hu ni. Duk buat teruk macam tu boleh apa? Padahal pergi lah masjid mana, duk singgah masjid mana yang duk dengar hu tu. Tak ada pun. Adalah setengah tarekat yang beramal macam tu, tak apalah. Dia ada hujah dia. Tapi puak ni dia buka bagi besar cerita tu. Seolah orang semua pakai duk buat benda tu. Kita takat naik tempat ni ada buat tu amalan tu. Zikir hu. Tak ada orang sini. Tak ada lagi. Dah buat lorak dia tahu apa Wahabi dah. Payah cerita Wahabi ni. Depa buat lorak benda tu tak ada teruk mana pun. Tapi depa korek hak jenis gitu depa korek tu. Korek macam semua pakat buat. La ilaha illallah. Lepas tu orang bagi dalil tak mau lah, tak mau terima pula. Dia kata depa nak guna kepala otak tu. Depa mudah ya. Ni macam monyet, depa nak kira gitu lah. Binatang pun ada zikir lah. Binatang pun ada zikir. Ayam kokok tu pun Zainal Ali kata zikir. Ayam kokok tu dalam mana uzkurullah. Hadis disebut. Binatang ada zikir dia. Dia duk hina sangat. Pelik lah. Lepas korek benda hak tak betul, korek lah benda hak orang tak benar pun. Tempat kita ni setengah-setengah tarekat tu pun bukan semua tarekat. Kalau sembang kawan tu dia kata
Dia ni adalah tarekat, satu tarekat ni. Dia kata dia pergi suluk, dia macam lah. Tak ada pun takat lah ni duduk beramai hu tu guru dia tak suruh. Lah tak suruh. Tu kata bukan semua. Dah bukan semua tarekat. Ya lorak sangat. Buat lorak siapa? Nah, kalau ada satu dua tu, tanya mereka pasal apa zikir macam tu. Ada hujah mereka. Ada hujah dia. Sebab mereka dikirakan huwa tu masuk dalam kata ismul azam juga tu. Nama Tuhan juga. Mereka kira orang tu. Sebab banyak disebut. Dan disebut di antaranya di dalam hadis, di dalam ayat Quran. Contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, digunakan dengan huwa. Banyak bila nak kait dengan Tuhan letak huwa. Lepas tu bila main dalam hadis, ada hadis, bila cek dengan ayat kursi, hal lain semua berbeza, tapi tang huwa tu sama. Tang nama lain tu berbeza. Macam kalau ayat Quran Al-Hayyul Qayyum, dalam hadis tak disebut Al-Hayyul Qayyum, dia letak nama lain, tapi huwa sama. Maka ada yang ijtihad kata huwa ni masuk dalam kata nama Tuhan juga. Tu pun bukannya peringkat bawah. Kalau kita mengaji bab zikir huwa ni bukan untuk orang hak level cak ayam ni. Hak level bawah ni semua mula dengan la ilaha illallah, tu lah. Dan zikir tu lah. La ilaha illallah. Naik peringkat sikit tu, kata pendekkan sikit bagi Allah. Lebih tu lah. Naik sikit-sikit. Lebih hu. Dia pun lebih tu. Sebab mereka dah sebati lah dengan jiwa tu. Mereka sebut la ilaha illallah pun, apa yang ada dalam hati tu dah, orang kata apa, masuk dengan apa yang mereka sebut tu. Dah masuk dah la ilaha illallah. Kita baru duk latih lidah ni nak bagi hati tu sama dengan lidah sebut. Kita baru duk latih hati tu, jangan pindah lagi lah. Mereka dah boleh sebati dah. Lepas tu ubah pula, naik Allah. Macam tinggi tu. Saya takak duk pondok lah. Tok guru takak duk pondok dengan baba zikir, habis hak tinggi tu Allah tu lah. Allah takak tu kan. Hak tu pun buat dia bertikar. Dia bukan ada kerja zikir apa, dia kerja bertikar. Dia tak nak zikir. Sebab tu tak nampak ahli zikir kat muka mereka tu. Nampak ahli sombong lagu mana. Tak muka. Boleh cam lah tengok. Tengok muka ahli kan. Tak cakap kita marah ni muka. Dia cakap lagi hangit lah. Boleh cam tau tu. Tengok dulu ngajak ni lah. Dulu dah buat muka lain sikit. Tak cakap pun tak, kita tak nak marah sangat. Cakap pun boleh timbang lagi. Lah ni tak dalam cakap kita marah. Tak mahu naik Facebook dah, naik muka dia pula. Kapan kau tu ini bukan terjadi ni. Habis tu. Lagi dia kata lagi, tengok dia kata dengan berkat disebut namanya oleh suatu dia tidak dapat memberi mudarat dengan berkat disebut namanya. Berkat kita sebut nama Allah tu tak boleh bagi mudarat oleh sesuatu ni, sesuatu pun, satu benda apa pun tak boleh bagi mudarat lah. Gitu. Suatu tu yang ada di bumi ataupun di langit. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Halu. Tengok Imam. Jadi cukup dah 10 zikir yang Imam Ghazali ni yang dikatakan 10 bahagian zikir. Kalau kita boleh buat, baguslah. Buatlah sekali apa yang kita mengaji lah. Imam Ghazali habaq ni, kita balik try buat tengok sekali. Cara mana subuh-subuh hari cuti ke hari lapang tu, lepas main subuh tu, try bawa tengok Imam Ghazali habaq ni.
Jadi dia nak baca banyak mana tu? Maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir itu 100 kali. Setiap bahagian 100. Jadi 1000. Nah, 1000. Dan 10 kali 100, 1000. Tak banyak tu. Nah, 1000 ni per minit ni. Nampak ni. Ada setengah jam. Lebih sikit lah. Nah, lebih sikit lah setengah jam tu. Dah lah, tak nak habis subuh tu. Biasa dah lah waktu subuh tu. Kan nak habis tu, habislah sikit ni. 1000. Kalau tak boleh, atau 70 kali. Kalau tak boleh 100, buat 70, 700. 70. Allah. Hari kalau tak ada 70 pun tak boleh lah. Saya nak tengok TikTok tu. Kalau gitu atau 10 kali. 10 kali dengar. Tak ada sangat habis mental lah, tak ada ni. Kalau gitu tinggal 10. Jadi 10 zikir tu ada 100 kali lah kalau kita buat. Jadi tak banyak lah kita elok pun kita mula dengan had sikit tu. Yang mula had banyak tu. Mula had banyak lah. Bukan kata zikir, mayang pun tak lah lepas tu. Doa tak apa, syukur lah. Boleh tu, 100 tak apa lah. Doa tak mayang. Doa tak mayang. Dah harap dengan zikir tu. Tak punah terus. Jadi kita mula sikit tak apa. Dan kita buat 10. Lagi dia kata apa? Dan 10 kali. 10 kali tu. Dia apa ni? Adalah bilangan yang paling sedikit atau paling sikit lah. Dan 10 kali. Lagi dia kata supaya semua bahagian zikir tu berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Jadi bila kita buat 10, kita akan dapat ngam 100. Ngam 100. Buat 10. Tu kena pegang tasbih tu. Peganglah tasbih ke, tasbih digital ke, ikutlah. Pakai jari lagi, terlupa nak kepok jari tu satu ni. Dia fikir kepok tak kepok lagi. Kepok. Dia fikir kepok jari pula. Sama agak dengan tasbih tapi tasbih lebih selamat lagi lah. Pakailah hak digital lah. Habis tu. Lagi dia kata lagi, dan hendaklah engkau lazimkan. Apa maksud lazimkan? Dia buat kurungan mengekali. Istiqamah. Kena istiqamah. Imam Ghazali kata istiqamah lah akan zikir ini. Buatlah istiqamah. Nak boleh dapat lazim ni buat 40 hari turut-turut. InsyaAllah. Kita boleh istiqamah lah lepas 40 hari tu. Jadi bila kata kita lazimkan, maksudnya kalaulah hari tu kita ada emergency apa-apa, kita akan qada lah waktu lain. Tak apalah lepas bayang zuhur, tak apalah kita qada balik kita tak buat pagi tadi ni. Lepas bayang asar pun tak apalah, tak ada masalah apalah. Kutlah kita ada apa-apa emergency. Habis. Dan jangan engkau berkata ni bercakap-cakap. Jangan engkau berkata-kata, jangan duk menyembang lah. Sebelum terbit matahari, sebelum habis waktu subuh tu, jangan duk menyembang lagi. Zikir, baca Quran, tafakkur. Imam Ghazali ajak sebelum ni. Kalau ada majlis ilmu, ada majlis ilmu, dengar ilmu. Jadi jangan berkata-kata ni, kata-kata tak bersangkut paut dengan akhirat ni lah. Jangan cakap sebelum terbit matahari. Sebab apa? Kerana disebutkan di dalam hadis bahawa amalan seperti ini, mana? Iaitu berzikir setelah sembahyang subuh sampai terbit matahari dengan tidak dicelah-celah oleh apa-apa perkataan. Kita zikir, lepas tu kita tak menyembang lah apa-apa perkataan apa. Hak tu adalah lebih afdal daripada memerdekakan
8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tu lebih afdal lagi. Nombor 3 dia buat nota kaki tu. Nak jaga Nabi Ismail ada hamba, keturunan dia hamba juga kan. Sebenarnya dia kata tidak ada hamba dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mana ada hamba. Keturunan Nabi Ismail tu tak ada hamba sahaya ni, tak ada. Tu. Habis tu hadis sebut kata lebih afdal daripada merdekakan hamba tu. Tak kira apa. Kerana mereka adalah keturunan yang mulia. Keturunan Nabi ni keturunan mulia, tak ada hamba. Habis tu hadis ini hanya menunjukkan kelebihan yang sangat besar bagi amalan tersebut. Hadis ni dia nak tunjuk kat kita, nak bagi faham kata besar sungguh pahala bila kita buat zikirlah selepas daripada sembahyang subuh, sebelum daripada terbit matahari, sampai terbit matahari lah. Sampai terbit matahari. Nak apa tu? Jadi gamak-gamak lah. Andai kata Nabi Ismail ni ada anak dia ke cucu dia ke yang jadi hamba sahaya, kita pun pi merdekakan dengan sebab nak memuliakan keturunan Nabi tu. Kita pun merdekakanlah. Cari duit, beli, lepas tu merdekakan. Kita andai macam tu lah. Maka zikir waktu ni lebih afdal daripada merdekakan 8 orang. 8 orang bukan seorang. Abang kata besar sungguh pahala. Kita merdekakan keturunan Nabi daripada jadi hamba tu pun besar dah pahala. Zikir ni dia kata lebih afdal lagi. Lebih afdal lagi. Kau tu lah. Nak cerita pahala tu besar. Pahala tu besar tu. Keturunan Nabi Ismail ni lah kali jumpa Nabi kita. Dia kalau Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim juga lah. Cuma Nabi Ishak mak dia daripada Nabi Ibrahim, mak dia Sarah. Sarah tu. Kalau Nabi Ismail dia Hajar. Mak dia nama Hajar. Nabi Ibrahim ni ada isteri seorang nama Sarah, seorang lagi nama Hajar. Jadi hak Sarah ni bini pertama lah. Sarah ni kira dikatakan perempuan yang tercantik lah waktu tu. Habis meta kira ratu cantik lah kita kata begitu lah. Cantik segak sungguh lah Sarah ni. Lepas tu nikah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni berlaku kisah dia dengan Namrus tu dekat tempat belah-belah Turki tu. Dia belah-belah tu. Jadi bila dah habis dah berlaku dengan Namrus tu, waktu tu dia berhijrah. Hijrah pergi ke Mesir. Pergi Mesir tu. Pergi Mesir dulu. Mesir ni, raja Mesir ni Fir'aun lah. Tapi bukan Fir'aun Nabi Musa tu. Fir'aun lain lah. Tapi mereka ni Fir'aun ni sebenarnya raja. Tu Fir'aun. Jadi Fir'aun buat raja zaman Nabi Ibrahim ni, dia jenis gila kat bini orang kan. Dia kalau dia tahu kata perempuan ni bini orang, pasang dia akan bunuh lelaki tu. Lepas tu dia ambil dia bini. Dia ada jenis penyakit gila bini orang. Dia bukan gila anak dara, kalau anak dara tak boleh. Tapi kalau dia habak bini orang, dia main jadi lain. Ada hak penyakit macam ni. Nanti ni masalah lah. Jadi bila Nabi Ibrahim masuk dalam tempat tu, Mesir tu, memang Sarah kena tekak semua. Kantui lah. Kita ringkas cerita kata benda tu kantui juga. Nabi Ibrahim kena tekak masuk dalam penjara. Sarah raja ambil ya. Dengan dia segak pula, memang raja ambil lah, kawan kenal habis minta. Bila dia ambil tu, dia nak buat benda tak jahat, nak buat benda jahat tu.
Nak buat berapa kali dia nak buat dekat Sarah tu. Ligan Sarah tu. Pusing katil tu. Lah, Tuhan tunjuk kat Nabi Ibrahim. Nabi ni dia tu macam mana. Waktu gaya apa? Nak buat jahat kat Sarah tu, Sarah minta doa, lumpuh aja. Lumpuh. Fir'aun tu lumpuh. Raja Mesir waktu tu lumpuh tu. Nah, ada riwayat kata 3 kali. Ada riwayat kata 7 kali. Elok lumpuh dia minta doa, angkat dia doa balik lah bagi dia sihat, dia tak buat. Sarah pun angkat tangan doa balik. Doa sihat bangkit je lah. Bangkit je lah, ligan pula. Dia jahat. Dia habaq, dia tak buat. Dia ligan pula. Dia nak juga. Doa pula, lumpuh pula. Lepas tu habaq benda sama, bangkit pula. Doa balik, bagi sihat balik. Lepas tu bangkit, ligan pula. Gitu. Nanti kata sampai 7 kali lah kali dia gibah. Haklah tu dia tak tahu dia tak boleh buat apa. Ni kata Sarah ni Tok Wali lah. Bukan orang biasa-biasa lah. Dan sama angkat tangan doa pun mustajab tu. Mustajab tu. Apa Fir'aun tu? Lah kali Fir'aun lepaskan Sarah, masuk keluar lah daripada Mesir ni. Lepaskan Sarah, lepaskan Nabi Ibrahim apa semua. So keluar daripada Mesir tu. Waktu tu yang hadiah Siti Hajar. Tu yang keluar hadiah Siti Hajar tu. Jadi Siti Hajar ni asal jadi hamba lah bagi Sarah tu. Lepas tu dah hadiah Siti Hajar tu, Sarah ejah pula bagi nikah dengan Nabi Ibrahim. Sebab mereka nikah lama tak boleh anak. Ejah lah Hajar ni. Macam ni lah menteri kan, isteri dia tu Minang tu payung tu payung. Habis tu payah lah no, kat senang oleh payung tu. Hujan tak mana orang payah, orang puan dia tak minat payung. Boleh dah lega. Boleh dah lega. Dia nak abang tu lah. Bila dah ejah Hajar apa semua, Hajar mengandung pula. Mula mengandung Sarah dia main cemburu. Tok Wali pun dia main kan. Nah, dengan cemburu ni dia payah. Dia abang kat Nabi Ibrahim tak baduk sebumbung dengan Hajar. Ada majlis lah, kawan nikah lama tak mengandung. Ni nikah mengandung lah. Mengandung Nabi Ismail. Tu yang Tuhan perintahkan suruh bawa Hajar lepas anak tu bawa pergi letak dekat Mekah. Bawa pergi letak dekat Mekah. Tapi tak lama lepas tu Sarah pun dia mengandung. Nikah lama lah. Tak boleh beli anak. Suruh untuk lelaki nikah seorang lagi. Tak lama dia pun boleh. Ni salah satu petua ni. Nikah lama tak boleh anak. Kalau ni lah saya anak 3 lah. Tak boleh pakai lah petua ke tu. Dia cari petua-petua kot lain. Nikah lama tak boleh anak lah. Cari seorang lagi. Mana tadi kan? Boleh tu nak cerita kata apa Nabi Ismail tu, nak cerita Nabi Ismail tu cerita sebelum ni lah. Nikah pula tak boleh nikah lagi tak boleh. Kalau tak boleh anak gandung boleh pula anak tiri, kita tahu tu lah. Tapi kena ambil borang tu GIBS tu. Habis hal tu ada setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Habis subuh dah selesai dah. Ni habis subuh kita nak buat apa pula? Ni jadual kita. Jadi jadual subuh tu selesai lah. Ni lepas subuh, lepas tu kita nak kena buat apa sampailah waktu zuhur. Sampai zuhur. Daripada subuh tu sampai waktu zuhur. Nak tidur ke, main handset ke, nanti kita tengok lain lah. Nanti kita tengok lain. Ada setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Wallahu a'lam.